Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar warga Kasar yang saya kasih sekalian? Semoga semua kita berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam keberkatan Ramadan yang diberkati Allah, Ramadan Karim. Mudah-mudahan sentiasa kita beramal dan menjaga ibadah puasa kita pada siang hari dan menghidupkan ibadah pada malam hari. Tuan-tuan sekalian, pada pagi yang mulia ini saya ingin berkongsi sedikit satu peristiwa yang berlaku zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana seorang sahabat datang mengadu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa dia terkena gigitan kalajengking. Ya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjuruh dia supaya membaca suatu doa pada petang hari supaya mengelak daripada terkena dengan musibah atau yang penyakit ataupun sengatan kalajengking atau musibah pada malam hari. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjuruhnya sentiasa membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tuan-tuan sekalian, maksudnya aku berlindung dengan kalimah sempurna, kalimah Allah yang sangat sempurna daripada sebarang keburukan yang diciptakan. Dan ternyata bahawa setelah sahabat ini membaca pada setiap petang, dia dan keluarganya tidak lagi terkena dengan musibah sengatan binatang bisa pada waktu malam. Dan disebut bahawa ini di antara amal-amalan yang baik yang boleh kita lakukan bagi mengelak sebarang musibah. Tuan-tuan sekalian, kita masih lagi dalam pandemik COVID-19. Dalam situasi begini, pelbagai ikhtiar telah pun dibuat, sama ada dalam usaha kita untuk menangani dan menurunkan kadar wabak penyakit tersebut. Namun apa yang jelas bahawa kini seolah negara kita berada pada gelombang yang keempat. Peningkatan semula mutakhir ini sangat membimbangkan, terutama beberapa negeri yang sebelum ini kadarnya sangat rendah. Dan ini membuktikan kepada kita bahawa COVID-19 ialah satu wabak yang sangat mudah berjangkit dan sangat mudah terkena. Mungkin kita tidak mematuhi sepenuhnya SOP yang telah ditentukan, seumpama berada dalam jarak yang dekat dan tidak memakai face mask dan seumpamanya. Walaupun sebagai manusia kita mematuhi peraturan-peraturan SOP yang ditentukan, namun kita juga harus mengakui bahawa ada berbagai kelemahan, terutama dalam hubungan kita dengan rakan-rakan, hubungan kita dengan rakan sekerja, dengan rumah tangga dan sebagainya. Oleh kerana wabak ini berada dalam komuniti masyarakat, maka tentulah kita berdoa pada Allah Ta'ala di samping kita berusaha supaya kita semua dielak daripada wabak tersebut. Dan kita boleh bayangkan kalau sekiranya ada seorang atau dua orang yang positif COVID datang ataupun datang bersama-sama, menyebabkan risiko kepada semua yang lain. Oleh kerana itu saya mengambil kesempatan, kalau sekiranya ada di antara kita yang demam, yang tak begitu sihat, saya cadangkan bahawa dia tidak datang ke pejabat, kerana boleh mendatangkan risiko kepada orang lain dan kesannya sangat besar. Mungkin berpuluh jabatan-jabatan terpaksa ditutup sekiranya dia hadir. Kalau sekiranya kita tak sihat, kita demam, batuk dan sebagainya, saya cadangkan bahawa terus lakukan pemeriksaan, supaya paling tidak kita mengelak keluarga kita, anak-anak kecil daripada terkena wabak ini. Yang kedua, walaupun kita akui bahawa kerja kita memang tidak akan habis sampai bila-bila, tetapi kalau sekiranya kita dalam keadaan situasi yang kita tidak sihat, kita datang mesyuarat dan seumpamanya, menyebabkan risiko jangkitan akan melibatkan orang lain. Dan ini implikasi sangat besar, menyebabkan jabatan ataupun kementerian terpaksa ditutup, pusat-pusat akan terpaksa ditutup. Jadi oleh kerana itu kita melihara peraturan SOP yang ditentukan. Di samping itu, dengan penuh penjagaan kepada peraturan SOP yang ada, maka kita sebagai seorang Islam, kita ada Allah, kita ada Tuhan, dan kita tahu bahawa semua penyakit turun bersama dengan penawar. Likulli da'in dawaun. Setiap penyakit itu ada ubatnya. Ubat itu dalam dua keadaan. Yang pertama ubat untuk merawat, yang kedua ubat untuk mencegah.
Ya, ubat untuk merawat sebagaimana yang kita tahu, ya, di pelbagai jenis farmasi menyediakan pelbagai jenis ubat hasil kajian-kajian, penelitian dan sebagainya, termasuklah vaksinasi yang telah diperkenalkan, dan kita semua sedang berusaha, sedang mengambil vaksinasi tersebut. Kepada mana-mana warga Kasar yang belum mendaftar, pastikan anda berdaftar, ya, supaya kita dapat masuk dalam senarai untuk divaksinasikan. Tapi yang kedua, aspek yang kedua ialah bahawa kita juga menyedari sebagai makhluk yang lemah, kita terpaksa mohon perlindungan kepada Allah yang Maha Kuat. Sebagai makhluk yang terdedah kepada pelbagai musibah, kalaulah tanpa perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, setiap waktu sebenarnya kita terdedah dengan pelbagai musibah. Maka kerana itu, doa-doa ini di antara doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada ayat yang Allah sendiri turun dan Allah suruh kita mohon, kita baca, kita minta lindung. Seumpama kita minta lindung daripada musibah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, mungkin di antara kita boleh telah pun membaca, telah pun beramal dengannya. Tapi mungkin juga anak-anak kita, keluarga kita belum membacanya dan belum beramal dengannya. Maka hari ini, pada pagi mulai ini, saya ingin menyarankan bahawa kita membaca zikir tersebut pada setiap hari, pagi dan petang. Di samping zikir yang biasa saya sebut dahulu, iaitu Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa sami'un alim. Ya, Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa sami'un alim. Hendaklah kita baca 3 kali pada waktu pagi dan 3 kali pada waktu petang. Yang sungguh kita bukan menteri, bukan ketua jabatan, bukan kerajaan, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang dapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila baginda menyuruh demikian, kita harus memahami bagaimana perintah tersebut, surah itu ialah untuk melindungi kita daripada sebarang darurat, sebarang mudarat. Mudarat datang daripada atas, ada mudarat yang datang daripada bawah, ada mudarat yang datang depan kita dan belakang kita dan kiri kanan kita, dan kita tak tahu. Mudarat yang dapat kita lihat dengan mata kasar, seumpama berlaku pelbagai musibah yang kita tengok, kemalangan jalan raya, runtuhan bangunan, atau mudarat yang kita tak dapat lihat dengan mata kasar kita, seumpama amalan sihir, seumpama COVID-19, seumpama pelbagai benda-benda lain yang di alam gaib. Sebab kita tahu sebagai seorang Islam, alam gaib jauh lagi besar daripada alam zahir. Alam gaib jauh lagi luas, lagi sophisticated, lagi canggih berbanding alam yang zahir. Bilangan manusia dengan jin jauh lebih besar. Nisbah seorang manusia 9 jin dan 90 para malaikat. Dan menunjukkan kepada kita bahawa di alam gaib itu, pelbagai benda yang kita langsung tidak mengetahui. Maka kita mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan sekalian, bayangkan COVID-19 ini merupakan satu musibah yang melanda dunia. Negara yang hebat, negara yang canggih, negara yang hebat tamadunnya, perubatannya juga terkena wabak tersebut. Apatah lagi negara-negara yang sedang membangun, negara-negara yang miskin, lagi terdedah dengan bencana yang sedang melanda dunia ini. Dan ini membuktikan kepada kita bahawa hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala, agungnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai makhluk yang lemah, maka kita mengambil kesempatan pada hari yang mulia ini untuk sama-sama kita beramal dengan zikir yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya saya menyeru kepada semua kaki tangan, semua kerja pak warga kerja Kasar supaya melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin. Jaga integriti kita, jaga akhlak kita, jaga amalan kita, supaya kita akan melakukan suatu perkara lalu kita menepati apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh jabatan kita, peraturan-peraturan negara kita seluruhnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.